Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Luar Negeri Malaysia menegaskan kembali komitmen masing-masing bagi mengukuhkan kerjasama sedia ada dalam pelbagai bidang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap General Officer Commanding 1st United Kingdom Division British Army. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik bersabda menzahirkan hasrat agar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah terus proaktif, kreatif dan adaptif dalam merencanakan dan melaksanakan projek baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzati Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Luar Negeri Malaysia yang menggerakkan lawatan pengenalan ke negara ini. Menyertai Yang Berhormat Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruh J Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Berhormat menyentuh mengenai persahabatan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang berkekalan dan terus makmur selama ini dengan tahun 2024 menandakan sudah 4 dekad tertubuhnya hubungan diplomatik. Kedua-dua pihak juga menegaskan kembali komitmen masing-masing bagi mengukuhkan kerjasama sedia ada dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, pertahanan, pelancongan, kebudayaan, sukan dan kesihatan, di samping untuk meneroka lagi perkara-perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Perkhidmatan pesawat-pesawat baharu Tentera Udara Diraja Brunei TUDB dijangka dapat meningkatkan keupayaannya dalam melaksanakan pelbagai misi pengangkutan strategik dan taktikal. Ia juga menjadi lembaran sejarah penting bagi TUDB khususnya dan ABDB, amnya bagi misi dalam negara, serantau dan antarabangsa. Sorotan upacara perasmian perkhidmatan bagi pesawat-pesawat baharu TUDB mengimbas kembali detik-detik bersejarah semasa upacara tersebut berlangsung.
Bismillahirrahmanirrahim. PT perkenankan perkhidmatan pesawat C295 MW ke dalam tentera udara di Raja Brunei. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Ebni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muhammad Satimud Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri telah berkenan menerima menghadap Major General Thomas Julian Bateman, General Officer Commanding 1st United Kingdom Division British Army. Majlis menghadap berlangsung pagi tadi di Khashar Al-Mizan. Menyertai Major General Bateman, Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Lieutenant Colonel Hugo Stanford Tuck, Pemerintah Angkatan Tentera British di negara Brunei Darussalam BFB. Turut hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Major General Bateman berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja dari 14 hingga 15 Februari 2024. Semasa majlis menghadap, Major General Bateman turut menyembahkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia atas keberangkatan lawatan Duli Yang Teramat Mulia ke Royal Gurkha Rifles di Takelines, Syria dan eksersis Sunda Patrol di kawasan latihan B Hutan Simpan Andulau Sungai Liang Kuala Blythe pada tahun lepas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah bersabda, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah menempuhi beberapa fasa peningkatan dan perkembangan ke arah meningkatkan serta merangsang pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda mengambil maklum tentang pelan strategik Yayasan 2020 hingga 2025 yang sedang giat dilaksanakan. Duli Yang Teramat Mulia Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersabda demikian semasa berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali pertama bagi tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.
Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang Dipertua Adat Istiadat selaku Timbalan Pengerusi 1, Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2, Yang Berhormat Penduduk Utana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pendatu Pekema Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri kedua, selaku ahli-ahli jemaah takbir. Yang Berhormat Pendatu Lalan Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Doa selamat dipimpin oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Haliwal Agama. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan hasrat agar yayasan terus proaktif, kreatif dan adaptif dalam merencanakan dan melaksanakan projek baharu yang memberikan impak positif ke arah mencapai matlamat memperkasa masyarakat mandiri. Ke arah itu, saya ingin mendapatkan penerangan lanjut mengenai pencapaian, hasil dan perkembangan terkini mengenai pelaksanaan pelan strategik berkenaan sesuai dengan sifatnya sebagai living document yang perlu sentiasa direview bagi memastikan ianya tetap relevan dengan perkembangan dan keadaan semasa. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengetahui mengenai status perkembangan beberapa projek utama Yayasan Paduka Ayahanda yang telah dibincangkan dalam mesyuarat terdahulu. Beberapa projek utama tersebut iaitu pertama, strategi pemasaran untuk mengisikan ruang-ruang kosong di kompleks yayasan. Kedua, langkah membantu penduduk kampung Bolkiah menjana aktiviti perekonomian dan keselamatan kampung. Ketiga, Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Paduka Ayahanda. Galeri berkenaan nampaknya mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan mencatatkan ramai pengunjung. Saya ingin mengetahui apakah perancangan jangka sederhana dan panjang bagi meningkatkan penglibatan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam berkenaan di arena serantau dan antarabangsa, khususnya dalam melahirkan tenaga pusat yang berkemahiran dan berwibawa dalam bidang kesenian dan kaligrafi Islam. Mesyuarat antara lain membincangkan perancangan yayasan bagi tahun 2024. Majlis Pengagihan Bendera Kecil, Meja dan program semarak pengibaran bendera diadakan bagi menyemai semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara. Butiran lanjut mengenai bahan tersebut dan bahan berita yang lain menyusul selepas ini. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan sambutan Isra' dan Mikraj. Majlis diadakan petang tadi di Masjid As-Salihin.
Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ceramah bertajuk Sembahyang Tiang Agama, Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Muluk, pensyarah Kupu SB, antara lain menyentuh mengenai kelebihan orang yang menjaga sembahyang. Dan mampu, istilahnya, dan mampu kita dapat sembahyang berdiri. Ke arah meningkatkan perkhidmatan dan sokongan masyarakat, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan TAIB, menubuhkan kumpulan sukarelawan kemanusiaan bersama Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam. Petang tadi diadakan Majlis Pelancaran Kumpulan Sukarelawan Kemanusiaan Perbadanan TAIB di Pusat Konvensyen Antarabangsa Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB. Kumpulan sukarelawan kemanusiaan tersebut terdiri daripada 91 ahli. Majlis diselajurkan dengan penyampaian plak rasmi Kumpulan Sukarelawan Kemanusiaan Perbadanan TAIB serta penyampaian sijil. Awang Muhammad Saiful bin Haji Karim, Dayang Afifah. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri hari ini mengadakan Majlis Pengagihan Bendera Kecil Meja dan program semarak pengibaran bendera kepada para pelajar sekolah rendah, pusat tingkatan 6, sekolah Arab dan institusi pengajian tinggi. Tumpuan utama majlis berlangsung petang tadi di Sekolah Rendah Ratai Temburong. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis antara lain bertujuan menyemai semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara. Sementara itu, di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, menyempurnakan pengagihan bendera kecil meja. Di daerah Blyth, Majlis Pengagihan Bendera Kecil dan program semarak pengibaran bendera diadakan di Pusat Tingkatan 6 Blyth. Pengagihannya disempurnakan oleh Profesor Dr. Nur Azam bin Orang Kaya Mahabijaya Haji Osman, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan. Dan Mahat Islam Brunei menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Pengagihan bendera kecil meja disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Status dan kemajuan di dalam pelaksanaan strategi dan perancangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC berlandaskan Pelan Strategik MTIC 2025 Refresh disentuh oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa sesi perjumpaan muhibah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga mengongsikan tumpuan asas Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC adalah kekal ke arah menjamin keselamatan sektor pengangkutan dan juga alam semesta. Sesi berlangsung di kementerian berkenaan pagi tadi. Jelas Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi ia antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang ramai melalui penyediaan perkhidmatan cekap, bersih serta memanfaatkan teknologi dan pemudah cara bagi mendukung pembangunan negara mampan. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara antara lain mendengarkan taklimat mengenai perkembangan dan hala tuju Pelan Strategik MTIC 2025 Refresh. Sejak 8 hari bulan Disember 2023. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan pendekatan.
Beberapa usahawan yang menunjukkan pencapaian memberangsangkan mendapat pengiktirafan melalui Anugerah Perniagaan Brunei. Ia merupakan inisiatif Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB melalui Darussalam Enterprise Day bagi mengiktiraf pencapaian perusahaan dan syarikat yang berpangkalan di negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian anugerah berlangsung semalam di sebuah restoran di Ibu Negara. Penyerahan anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Timbalan Pengerusi BEDB dan D. Di bawah kategori terbuka untuk anugerah pertubuhan perniagaan dimenangi oleh AI yang berjaya Sdn Bhd, anugerah inovasi disandang oleh kumpulan Poni Sdn Bhd, anugerah startup Go Mamam, anugerah keusahawanan belia BWN Design Enterprise dan anugerah keusahawanan wanita Torian Bake Shop and Cafe. Sementara anugerah kategori kluster utama bagi makanan dimenangi oleh SPHI Foods, manakala anugerah perkhidmatan disandang oleh kumpulan Poni Sdn Bhd. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. For your generous contribution and support. 74 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan pangkat. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai tersebut diadakan pagi tadi di Brakas Garrison. Penyampaian lencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Belhasan, Pemerintah ABDB. 2 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Tetap, 27 pegawai ke Major Lieutenant Commander Tentera Laut Diraja Brunei TLDB, 4 pegawai pemangku Major Lieutenant Commander TLDB, seorang dinaikkan pangkat ke Kapten Tetap, 30 dinaikkan ke Kapten Lieutenant TLDB tetap dan 10 pegawai ke pemangku Kapten Lieutenant TLDB. Syarikat Heng Yi Industri Sdn Bhd mengadakan majlis penandatanganan program biasiswa bersama Universiti Brunei Darussalam UBD dan majlis penandatanganan tawaran pekerjaan bersyarat COE bersama Politeknik Brunei PB dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Acara diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Kampung Manggis. Hadir Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Dr. Zhao Jiangguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Seramai 20 pelajar UBD menandatangani perjanjian tersebut. Juga diadakan penyampaian COE kepada 145 pelajar PB dan 35 pelajar IBTE pengambilan 2022. Program biasiswa dan kerjasama merupakan sebahagian daripada inisiatif Heng Yi Future Ready yang bermatlamat memupuk para belia Brunei kepada individu yang berkemahiran tinggi. Di samping itu, Heng Yi Industries juga akan menawarkan pelajar tersebut peluang untuk bekerja di syarikat berkenaan setelah berjaya menamatkan pengajian mereka. 25 peserta musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah mara ke peringkat akhir dan seterusnya akan bertanding di musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah. Diadakan selama 3 hari, pertandingan berakhir petang tadi dengan majlis pengumuman keputusan dan penyampaian cenderamata. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara objektif musabakah untuk menggalakkan umat Islam di negara ini agar mencintai Al-Quran melalui hafazan dan menjadikannya sebagai amalan harian. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Perhimpunan World Thinking Day 2024 with Girl Guide Singapore berlangsung di Republik Singapura sehingga 18 Februari ini.
Sebanyak 4 buah negara termasuk negara Brunei Darussalam menyertai perhimpunan berkenaan atas jemputan Girl Guides Singapore. 5 ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam yang menyertai perhimpunan antarabangsa itu bertolak ke Republik Singapura petang tadi, mengetuai rombongan Dayang Nurul Wafa binti Awang Muhammad, Setiausaha Peralatan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan 4 orang ahli pemimpin muda dan Pandu Puteri Ranger. Antara pengisian perhimpunan, sesi perbincangan mengenai aktiviti-aktiviti World Thinking Day 2024 serta pertunjukan dan seni persembahan kebudayaan. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang dipercayai lari daripada majikan. Setia Ningsih berumur 36 tahun dan memegang pasport bilangan C96882222. Sebarang maklumat mengenai keberadaannya hubungi Balai Polis Muara melalui talian 277 0140 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara akan ditutup sementara selama 4 hari bermula hari ini hingga 18 Februari dari pukul 8 malam hingga 5 pagi. Jabatan Kerja Raya mengumumkan penutupan adalah bagi membolehkan kerja-kerja penurapan aspal di jalan berdekatan Masjid Omar Ali Saifuddin dilaksanakan. Dalam pada itu, para pengguna jalan raya diingatkan untuk mematuhi papan tanda arahan serta had laju yang ditetapkan. Ekspedisi Solo menjelajah ke seluruh negara membuat persinggahan kedua ke daerah Tutong lewat petang kemarin. Ia dilaksanakan bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Peserta Solo Walk, Awang Zulkifli bin Abdullah Yumbah tiba di daerah Tutong selepas membuat persinggahan pertama di daerah Temburong. Ia diadakan oleh Persatuan CARE dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. So terfikir sesuatu yang macam ke 40 tahun itu bah. Macam why not ini buat sesuatu kira untuk memeriahkan lagi, menyemarakkan lagi suasana Hari Kebangsaan ke 40 tahun itu. So 40 tahun itu ia genap and then so aku mencari nombor 4 itu. So ada idea 4 daerah 40 tahun dan 400 km. Suatu cabarannya dari segi fizikal dan mental. Memang pada awalnya saya rasa macam hampir-hampir kan give up, tapi memandangkan ini adalah satu-satunya bagi saya ada lagi ni. Kalau 40 tahun itu mana lagi ada berbalik.